terus kepada dialek sosial. Unit 8 dialek sosial pula. Dialek sosial adalah dialek yang dituturkan oleh kumpulan ataupun kelompok sosial tertentu. Di antaranya termasuklah bahasa diraja, bahasa bukan diraja, bahasa halus dan sebagainya. Okey, bahasa diraja ialah bahasa yang digunakan dalam perhubungan kebahasaan yang sekurang-kurangnya salah satu pihak terdiri daripada keluarga diraja. Bahasa diraja juga disebut sebagai bahasa istana, bahasa diraja dan bahasa bukan diraja. Bahasa bukan diraja ialah bahasa yang digunakan dalam perhubungan yang tidak menghadapi sekatan atau kendala. Bahasa diraja dan bahasa bukan diraja memiliki sebahagian besar ciri bersama baik dari segi penggunaan kata maupun peraturan nahu. Okey, bahasa halus dan bahasa diraja ialah bahasa yang halus tapi tidak semua bahasa yang halus itu adalah bahasa diraja. Bahasa halus ditakrifkan sebagai bahasa yang digunakan dengan penuh sopan santun dan penuh adab tertib dalam semua keadaan. Penggunaan bahasa halus biasanya melibatkan pemilihan kata yang halus dalam menyampaikan mesej dan juga perasaan. Bahasa halus disamakan dengan pendidikan yang penuh dengan adab tertib. Jika sebaliknya berlaku, seseorang itu dikatakan tidak tahu bahasa. Hal ini bererti seseorang itu bukan sahaja tak pandai bercakap dengan bahasa tersebut tetapi juga tidak tahu bertutur atau bercakap serta berkelakuan menurut adat kesopanan orang Melayu. Okey. Pergi pula kepada konteks penggunaan bahasa diraja. Kalau anda lihat dalam muka surat 221 ni ada variasi diraja dan diglosia bahasa Malaysia. Jika dalam bahasa biasa terdapat dialek yang berbeza satu sama lain, kita belajar dah kan. Okay, bahasa biasa ada kelainan standard tadi kita dah nyatakan, anda dah tengok tadi ada perbezaan kelainan standardnya. Kemudian kelainan standard bagi bahasa diraja ialah bahasa diraja standard yang wujud dalam bahasa tulisan dan bahasa upacara rasmi. Yang ni anda kena ingat Okey, ini untuk final exam ni penting ni Okey, bahasanya wujud dalam bahasa tulisan dan bahasa upacara rasmi. Kelainan ini juga apabila raja dalam negeri-negeri yang berkenaan itu berkomunikasi antara satu sama lain dalam konteks sosial dan konteks rasmi. Dalam ilmu sosiolinguistik terdapat istilah diglosia yang bermaksud pemisahan kedudukan variasi bagi sesuatu bahasa yang menunjukkan pertentangan halus kasar dan standard bukan standard. Okey, diglosia bagi bahasa Malaysia merangkumi pemisahan antara bahasa diraja dengan bahasa bukan diraja. Dan masing-masing mempunyai pemisahan antara bahasa standard dengan bahasa bukan standard. Bagi bahasa bukan diraja, terdapat satu pemisahan lagi iaitu bahasa halus dan bahasa kasar. Ini kesimpulan ni. Dalam bahasa diraja ni ada bahasa standard, bahasa halus. Bahasa diraja, bukan diraja, standard dan halus. Okey. Ciri-ciri khusus bahasa diraja. Okey, bahasa diraja, bahasa Malaysia diraja ialah bahasa peraturan rahu dan bunyi bahasa Malaysia. Yang membezakannya adalah bahasa biasa ialah penggunaan ungkapan dan pemberaan kata yang lazimnya tidak digunakan dalam bahasa biasa. Biasa kita gunakan contoh Contoh macam anda nak cakap bila anda contoh jika pada majlis convocation misalnya ada Pro Chancellor hadir datang mencemaduli. Kita sebut pun mencemaduli untuk Sultan Selangor datang ke majlis UPM katakan convocation kan. Dia tak panggil pun datang sebagai undangan ke majlis, tak, disebut mencemaduli hadir. Kalau misalnya sudah habis
program ataupun majlis penuntut dah habis semua kan, dah bersurai contoh nak pergi makan pula, majlis santapan diraja pula, upacara santapan, dia tak sebut majlis makan dan sebagainya. Itu beza dia. Kalau makan disebut santap, datang mencemaduli dan sebagainya. Okey, ungkapan diraja terbagi kepada dua kategori, iaitu ungkapan yang merupakan rutin bahasa. Okey, ni anda kena ingat. Kemudian ungkapan leksis, pembendaraan kata diraja khusus merupakan pembendaraan kata leksis. Okey, kita pergi pula kepada rutin bahasa. Rutin bahasa ialah ungkapan yang telah wujud, jumud, iaitu tidak berubah baik dari segi bentuk maupun pewujudannya. Dari sudut penggunaannya pula digunakan dalam konteks tertentu sahaja, khususnya dalam memberi penghormatan, memulakan sembah, menyatakan besar hati atau terima kasih dan sebagainya. Ini adalah contoh-contoh ayat ataupun penggunaan bahasa istana. Contohnya daulat tuanku, ampun tuanku beribu-ribu ampun, sembah patik mohon diampun dan sebagainya. Okey, pembendaraan kata leksis pula. Pembendaraan kata leksis ialah pembendaraan kata yang mempunyai makna denotasi dan makna konotasi. Makna denotasi ialah makna yang nyata yang disenaraikan tanpa merujuk kepada konteks. Misalnya makna dalam kamus. Okey, maksudnya contoh kalau bag, inilah bag. Makna yang sama. Okey. Makna konotasi ialah makna yang timbul nyata hanya apabila ditafsirkan berdasarkan konteks perkataan tersebut digunakan. Contohnya, dinyatakan di sini contohnya kata mahal mempunyai makna denotasi yang merujuk kepada nilai tinggi sesuatu barang yang diseimbangkan dengan harga yang patut dibayar apabila membelinya. Dalam konteks tertentu, apabila perkataan ini digunakan akan membawa makna yang lain pula, yang tidak berkaitan langsung dengan urusan jual beli. Contoh, dia jual mahal, buat apa ajak dia? Senyumnya mahal sungguh. Itu contoh makna konotasi. Contoh. Tadi denotatif, denotasi ialah makna dalam kamus. Maknanya konotasi ni ada makna di sebalik makna sebenar. Contoh, dia jual mahal, buat apa nak ajak dia? Buat apa ajak dia? Dia tu jual mahal lah, banyak lah kan. Contoh senyumnya mahal semua. Nasi pasar macam dan sebagainya. Okey, seterusnya dalam ayat dia nyatakan dia jual mahal dan sebagainya, dia nyatakan di sini. Kemudian perkataan kata leksis dalam bahasa diraja amat terbatas jumlahnya. Contoh di sini bersemayam, duduk. Misalnya bersemayam di atas tata, tinggal, diam. Misalnya bersemayam di atas istana baru, di istana baru. Bertitah, bercakap, berucap, menurunkan perintah. Manakala buang pula di makna dalam bahasa biasa kita buang, sisih, campak dan sebagainya. Tapi kalau dalam bahasa diraja, buang tu adalah bunuh. Okay. Sudah hilang? Okey, lesap. Makna dalam bahasa biasa sudah lesap. Tapi makna dalam bahasa diraja, hilang ni adalah meninggal dunia. Lain makna dia. Kemudian perlindungan pula, makna dalam bahasa biasa ialah tempat berteduh, tempat berlindung daripada musuh. Manakala makna dalam bahasa diraja ialah jamban ataupun tandas. Okey. Kebanyakan pembendaharaan kata leksis ini terdiri daripada ungkapan atau rangkaian kata yang jumud sifatnya. Misalnya, datanglah peredaran dunia. Dulu saya baca buku bahasa Melayu klasik, teks sejarah Melayu, saya tak faham mula-mula tau. Rupanya bila baca sekali, 2 kali, 3 kali baru faham. Datanglah peredaran dunia, rupanya dah meninggal dunia. Ingatkan beredar zaman dan sebagainya. Maknanya bila kita baca buku bahasa Melayu klasik tu, sebenarnya kita belajar bahasa istana rupanya. Derma kurnia, pemberian jasa bakti, limpah perkenan, izin mencemaduli datang, berkirim sembah, berkirim salam. Itu adalah contoh-contoh perkataan atau frasa-frasa yang digunakan oleh bahasa diraja. Okey, ciri-ciri nahu pula. Ciri nahu dalam bahasa diraja ialah nahu bahasa diraja ialah nahu bahasa Malaysia am.
Malaysia. Sistem dan struktur yang digunakan dalam bahasa diraja sama dengan sistem bahasa Melayu yang kita gunakan. Contohnya dalam bahasa istana ada penambah kata. Apa dia penambah kata? Nda, nda, per, awalan per, nda. Okey, awal penambah per, memperbesar, mempertinggi, mempersatu. Okey, itu contohnya. Yang dikatakan de tadi tu, kekanda, dinda, nanda, ayahanda dan sebagainya. Seterusnya, okay. Ini contoh-contoh perkataannya. Okey, seterusnya, perkataan bahasa Melayu kuno, klasik dan moden. Okay. Stop dulu. Okay, saya nak tengok dekat slide pula. Oh, yang dalam slide ni terlampau ringkas kerana bahasa berdasarkan zaman. Bahasa Melayu kuno prasasti abad ke-7, bahasa Melayu klasik abad ke-13 di Terengganu, bahasa dalam teks sejarah Melayu dan bahasa Melayu moden. Okay. Perbezaan antara bahasa Melayu kuno, bahasa Melayu klasik dan bahasa Melayu moden ada 3 faktor: perbendaraan kosakata, nahu, tata bahasa dan bunyi bahasa. Okey, cuba lihat di sini. Bahasa Melayu klasik masih dapat difahami dan dikenal. Bahasa Melayu kuno sukar difahami kerana terlalu banyak kata-kata dari bahasa Sanskrit. Bahasa pada tata tingkat sosial yang tinggi dan bahasa raja yang memerintah pada masa itu dan merupakan perkataan Melayu asli. Contohnya dalam perkataan wuno, bulan. Kalau modennya buno, bulan. Yang ini pula awalan ni menjadi awalan di. Ni wuno menjadi di wuno. Okey. Ini contoh bahasa Melayu berubah daripada Raja Pohon ni menjadi bahasa Melayu kuno, bahasa Melayu Indok, bahasa Melayu klasik, moden dan Johor. Okey. Selesai sudah topik kita tentang sehingga unit 8 nanti bila keadaan dah okey nanti insya-Allah minggu depan, minggu ke-10 kita akan bincang semula lah apa yang anda tak faham kita bincang semula dalam kelas kita nanti insya-Allah dan anda boleh hantar anda punya tugasan pada minggu hadapan sebelum tahun depan maksudnya minggu ke-10 tu 30 Disember tu adalah tarikh akhir untuk anda menghantar tugasan secara kumpulan dan video video pembentangan. Kalau boleh, kalau lebih kreatif anda buatlah sekreatif mana yang anda boleh buat. Okey, saya akan bantu akan nilai markah anda lah dari kreatifan anda dan kreativiti pun saya tengok dan sebagainya. Okey, kalau ada lakonan pun menarik juga dan sebagainya. Okey, itu saja video rakaman saya pada kali ini. Harap anda mendapat manfaat dan anda boleh faham apa yang saya ajar dan saya mohon maaf jika ada kesilapan kekurangan dalam rakaman ini. Bolehlah anda bentangkan atau bertanya dengan saya dalam grup WhatsApp ataupun bertanya secara bersendirian mesej saya secara peribadi untuk tanya soalan dan sebagainya. Okay, itu saja. Terima kasih atas kesudian anda menonton video ini. Saya doakan anda semua berada dalam keadaan sihat walafiat dan indahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.